أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله القائل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, khatib ingin berpesan buat hadirin sekalian agar sama-samalah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya dan keimanan yang teguh akan menjadikan kita hamba yang berjaya di dunia dan juga di akhirat kelak. Pada hari yang penuh dengan keberkatan ini, khatib ingin membicarakan sebuah khutbah yang bertajuk memahami makna peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu suatu perjalanan kemenangan bagi Islam. Perjalanan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah tentu bukan sebuah perjalanan pelarian
seperti yang difahami oleh sesetengah pihak. Jikapun ada konspirasi untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun ia bukanlah faktor utama, kerana ia adalah perjalanan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan berliku ialah episod pengorbanan dan kejayaan seorang rasul pembawa obor keimanan. Kesusahan dan kepayahan yang dilalui merupakan cabaran yang mesti dilalui demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun terpaksa meninggalkan sanak saudara dan harta benda. Namun rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keampunannya bakal menanti dan ditunggu-tunggu. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-218 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah, yakni untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Hadirin sidang Jumaat yang berbahagia, peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi inspirasi kepada umat mempunyai pelbagai hikmah dan pengajaran. Ia merakamkan betapa besarnya makna perintah hijrah ini di dalam kelangsungan membawa syiar Islam sebagai agama tauhid, iaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Malah kejayaan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat berkait rapat dengan strategi, khususnya dalam menjawab sebarang tohmahan musuh-musuh Islam terhadap usaha dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa hijrah mencerna minda kita bahawa betapa perancangan yang teratur dan strategik menjadi rancangan hijrah yang menjadi tunggak kepada rancangan hijrah itu berjalan dengan begitu sempurna di sebalik dugaan yang mendatang. Lihat saja bagaimana tokoh-tokoh penting dalam hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pembantu-pembantu Nabi yang pintar dalam strategi risikan dan perang saraf, bantuan makanan dan lain-lain lagi yang mesti kita singkap peranan dan mengkajinya. Tokoh seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Asma binti Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Abu Bakar, Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan ramai lagi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, selain itu, antara perkara yang mesti diperhatikan dan dipraktikkan ialah penggunaan takwim hijrah dalam kehidupan harian kita. Masih ramai lagi yang masih tidak fasih dan tidak tahu tentang nama-nama bulan dalam kalender hijrah, bermula dengan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadul Ula, Jumadul Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ini antara bulan-bulan yang ada di dalam kalender hijrah yang perlu kita titik beratkan dan kita hafal nama. Memang tidak salah menggunakan kalender miladi, tetapi kalender hijrah itulah sebagai identiti kita sebagai umat Islam. Melihat kepada pentingnya kalender hijrah kepada umat Islam, sepatutnya umat Islam mengambil roh hijrah dalam kehidupan seharian. Ini kerana berhijrah bukan sahaja bermaksud berpindah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, tetapi juga hijrah kepada perkara yang lebih baik dan juga meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Seorang muslim itu ialah seorang Islam yang mana orang Islam itu selamat daripada kejahatan, yakni lidah dan tangannya. Dan seorang yang berhijrah itu ialah seorang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, semangat hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajar diambil pedoman dalam situasi
berhadapan dengan wabak COVID-19 sekarang ini. Hijrah mengajar umatnya agar sentiasa bersiap siaga dan berusaha dalam memastikan setiap matlamat dapat dicapai dengan jayanya, di samping berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu sahaja, kesukaran hidup kesan wabak ini telah dirasai dan memerlukan kepada motivasi dan semangat juang yang tinggi. Saat ini betapa pentingnya semangat muhajirin dan ansar wajar untuk dipraktikkan oleh kita semua dalam usaha kita membantu saudara-saudara kita yang kini mungkin hilang mata pencarian mereka akibat wabak yang melanda pada hari ini. Kesukaran hidup mengingatkan kita bahawa peristiwa hijrah mengajar umatnya sentiasa menyerahkan segala daya usaha hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada tahun hijrah ini yang kita sambut pada kali ini memberikan nilai dan kekuatan kepada kita dalam kita menempuh cabaran pada hari-hari yang mendatang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, mengakhiri khutbah kita pada hari ini, maka beberapa perkara penting yang mesti kita fahami dan kita amalkan. Yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umat Islam hendaklah memastikan setiap hijrah yang berlaku di dalam kehidupan kita adalah hijrah untuk ke arah kebaikan yang didahului dengan perancangan yang rapi. Yang ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa berusaha untuk berhijrah ke arah yang lebih baik bagi mendapat ganjaran dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah, yakni untuk membela dan menegakkan agama Islam, nescaya ia akan mendapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia mati, yakni di dalam perjalanannya, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah An-Nisa ayat yang ke-100. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.